Baik, kita mulakan surah Al-Furqan mulai ayat 40. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad dan demi sesungguhnya. Atau telah melalui mereka. Ala atas al-qaryati negeri. Allati yang umtirat telah dihujankan ia. Matarasawi hujan yang jahat. Bracket hujan batu. Afalam maka apakah tidak yakunu adalah mereka yarawnaha mereka lihat akannya bahkan kanu adalah mereka la yarjuna tidak mereka mengharap nusyura akan hari kebangkitan. Hari dalam bracketnya. Semak semula. Walaqad atau ala qaryati dan demi sungguhnya telah melalui mereka atas negeri. Mereka di sini ialah kaum musyrikin Mekah. Apakah mereka tak melalui negeri? Negeri ini negeri Sadum. Negeri Sadum, negeri kaum Nabi Lut. Allati umtirat matarasawi yang telah dihujankan ia akan hujan kejahatan. Hujan kejahatan ini hujan batu atau hujan yang jahat, hujan batu. Yang mana kaumnya telah dihujan ni dengan hujan batu sebelum negerinya diterbalikkan. Itu jadi lautan mati. Itu namanya negeri Sadum. Diterbalikkan. Jadilah lautan mati. Bahrul Maut. Afalam yakunu yarawnaha maka apakah tidak mereka melihat akannya? Mana mereka tidak melihat ke? Artinya sebahagian mereka yang musafir sebagai pedagang-pedagang, mereka melalui di persisiran laut mati ini, dan mereka sendiri mengetahui sejarah daripada orang-orang yang berada di situ, macam mana negeri itu diterbalikkan jadi lautan. Mereka lihat sebenarnya, dan mereka juga mendengar kisah dan ceritanya. Balkanu la yarjuna nusyura, bahkan adalah mereka orang musyrikin Mekah tidak mereka mengharap nusyura, iaitu hari kebangkitan. Jadi mereka tidak mengharap hari kebangkitan. Mana dalam dirinya tak ada rasa bahawa kehidupan kembali sesudah mati itu tidak ada pada diri dia. Dia punya warisan, kepercayaan yang mewarisi. Bila dah mati, dah tak ada apa-apa lagi dah. Kita hidup hanya di dunia. Dah mati tak ada apa-apa lagi.
Ini yang diwarisi oleh mereka, generasi demi generasi. Dan moyang-moyang mereka pun telah memberitahu kepada generasi ini, kalau seandainya ada orang mengatakan kita dah mati, dah hancur jadi tanah, kita dibangkitkan semula, itu adalah dusta, bohong, jangan percaya. Kebetulan datang Rasul Nabi Muhammad SAW, berfaham dengan faham yang mengatakan bahawa ada kebangkitan sesudah mati. Sedangkan mereka telah mewarisi dah mati, tak ada apa-apa lagi. Itu yang mereka tidak percaya. Dan mereka berpegang bahawa manusia yang mengatakan ini dia adalah berbohong. Baik. Umtirat sini adalah daripada perkataan mator. Kalau satu mator. Mator ni mana hujan. Umtirat, ini majhul, telah dihujankan ia. Jadi ini bentuk 4 huruf ya. Amtoro. Ta tu tanda mu'anas. Kalau muzakkar amtoro. Kalau mu'anas amtorot. Macam tu ya, amtorot. Jadi amtoro, kita pegang 4 huruf, alif mim toro, amtoro, macam anzala. Anzala bila jadi fi'il amar anzil. Jadi kita bunyikan bawah. Anzala, anzil. Ya, kalau amtoro bunyikan bawah juga, amtir. Macam tu. Amtir. Jadilah fi'il amar. Ya. Hujankanlah oleh engkau. Macam tu. Amtir. Kalau nahi, la tumtir. La tumtir. Ya, bariskan depan. Baik, kita pulangkan kepada madinya balik. Amtoro. Mudhari'nya yumtiru. Yumtiru. Amarnya amtir. Nahinya la tumtir. Macam tu, ya. Baik, kita teruskan lagi ayat yang ke-41. Wa iza, dan apabila. Ra'auka, telah melihat mereka akan engkau. In, tiada. Yattahizunaka, mereka menjadikan akan engkau. Illa, melainkan. Khuzua, olok-olokkan. Ahaza, adakah ini? Allazi, yang. Adakah ini? Allazi, orang yang. Bangsa telah membangkitkan ia. Allahu, oleh Allah. Rasulan, akan Rasul. Baik, saya mak semula. Wa iza ra'auka, dan apabila telah melihat mereka akan engkau. Mereka ni kaum musyrikin Makkah. Bila melihat engkau ni Muhammad. In yattahizunaka illa huzwa, tiada mereka menjadikan akan engkau melainkan olok-olokkan. Bila dia nampak Nabi, ya, tak ada lain melainkan pandangan ya, nak memperolok-olokkan atau mengejek-ngejek.
Ahazal ladzi ba'asallahu rasulah. Adakah ini orang yang telah membangkitkan oleh Allah akan Rasul? Atau kita bahasakan dengan bahasa yang lebih indah, inikah orangnya yang diutus Allah sebagai Rasul? Ya. Mana dia tuduh Muhammad? Ini ke? Bahasa perli, mengejek. Oh, ini ke yang ya dikatakan ya Allah tu mengutuskan dia sebagai Rasul? Bukan dia nak beriman, saja mengejek-ngejek. Tu Muhammad tu Rasul? Muhammad tu Rasul? Bahasa lebih mengejek. Ya. Dia Rasul ke tu? Macam itulah ya, perangai mereka. Baik ya. Yatahizu, perkataan yatahizu ni. Yatahizuna ini adalah mudhari. Ya, madinya ittakhazah. Ini dah masuk 5 huruf ya. Ittakhazah. Alif takhazal. Bunyinya ittakhazah. Ittakhazah. Ittakhazah mudhari'nya yattahizu. Ini yattahizu ni mudhari'. Ya. Kalau ittakhazah kita nak jadikan fi'il amar, ya, bunyikan ke bawah. Ittakhazah, ittakhis. Bunyikan ke bawah. Ittakhazah, ittakhis. Bila ittakhis tu, itulah fi'il amar. Ya, ittakhis. Ya. Ittakhazah, ittakhis. Pastikan kalau kita nak cam lah ya. Kalau PL tu mulai daripada 4, 5, 6. 4, 5, 6. Kalau nak cakap boleh buka mic ya. 4, 5, 6. Kalau huruf madinya 4, 5 atau 6, nak jadikan fi'il amar, ambil madi tu, sebut madi tu, kemudian bunyikan bawah. Yang sebelum akhir. Ittakhaza, kan? Ittakhaza. Kemudian nak jadikan fi'il amar, khaza jadi his. Macam ni, ittakhis. Dah jadi fi'il amar. Macam anzala, anzil, 4 huruf. Anzala, anzil. Macam tu. Okey. Ittakhaza madinya mudhari'nya yattahizu. Amarnya ittakhis. Nahinya la tattakhis. Ya. La tattakhis. Itu fi'il nahi dia. La tattakhis. Saya ulang. Ittakhaza, yattakhizu, ittakhis, la tattakhis. Ya. Satu perkataan lagi, ba'asa. Ba'asa Allah tu, ba'asa fi'il madi 3 huruf. Kalau fi'il madi 3 huruf, kita tak boleh ambil fi'il madi jadi fi'il amar. Macam kata ba'asa jadi ba'is. Tak boleh. Yang boleh ialah 4, 5 dan 6. Ya. Kalau fi'il madi 3 huruf, kita nak buat fi'il amarnya, kita cari mudhari'nya dulu. Ba'asa ya ba'asu. Ya ba'asu. Jadi mudhari'nya ya ba'asu. Jadi macam mana buat fi'il amar daripada mudhari' ni? Ya ba'a, ya ba'a. Tu tu matikan as. Ya ba'asu tu kan. Asu, asu, as. Jadi kita dah dapat ujung as. Jadi awalnya bunyikan ib'as. Jadilah fi'il amar. Ib'as. Ulang balik. Ba'asa, ya ba'asu, ib'as. Nahinya la tab'as. Ya, nahinya la tab'as. Ya. Ba'asa, ya ba'asu, ib'as, la tab'as. Ya. Jadi fi'il nahinya la tab'as. Ya. Ingat ya, ni punya kaedah. Kalau madi ya, kita kalau 3 huruf, kita nak jadikan fi'il amar, kita cari mudhari'. Cuba tulis sikit ya. Tulis sikit. Fi'il madi 3 huruf, nak mencari amar, nak buat amar, ya, cari mudhari'nya.
Macam tu. Mudhari'nya bunyi apa? Kalau bunyi atas asu, bunyi artinya dia bunyi atas as. Jadi awalnya bunyikan bawah ibas. Ya, macam tu. Itu untuk 3 huruf. Kalau yang 4, 5 dan 6 bunyikan fi'il madi. Ya, bunyikan fi'il madi kemudian bunyikan bawah sebelum akhir. Contohnya kita sebut anzala. 4 huruf. Anzala, alif nun zailam, anzala. Bunyi madinya anzala, atas. Kalau jadikan fi'il amarnya bunyikan bawah sebelum akhir. Anzil. Anzala, anzil. Macam tu. Jadi 4 huruf jangan cari mudhari'nya leceh, lambat. Bukan tak boleh, boleh tapi lambatlah. Kalau 3 huruf, ini kena cari, wajib cari mudhari'nya. Barulah kita dapat macam mana amarnya. Okey. Ba'asa mudhari'nya ya ba'asu. Amarnya ibas. Nahinya la tab'as. La tab'as. Ya. Apa makna ya? Ba'asa tadi? Cuba sebut. Buka mic tu. Mic tutup. Ba'asa. Apa maknanya? Telah membangkitkan ia. Telah membangkitkan ia. Kalau ya ba'asu, maknanya? Ia bangkitkan. Ia bangkit untuk apa? Ibas. Pilamar. Bangkitkanlah oleh engkau. Bangkitkanlah oleh engkau. Kalau nahi la tab'as, jangan kau bangkitkan, ya. Tambahkan. Tadi kan maknanya ada kan tu, telah membangkitkan ia, telah membangkitkan ia, kan ada kan. Jadi mudhari'nya letakkan jugalah, ia membangkitkan, ya. Amarnya bangkitkanlah oleh engkau. Nahi, jangan engkau bangkitkan. Macam mana kaedah menterjemah madi yang betul? Telah ia. Telah ia. Kaedah dia mesti kalau madi apa? Telah ia. Tak. Telah dot ia. Ia dot tu mana makna lah. Contohnya membangkitkan. Telah membangkitkan ia. Kalau mudhari' kaedahnya kena bunyikan ia. Ya, ia bangkitkan. Ia membangkitkan pun boleh. Ia membangkitkan. Jadi tambah kaedah dia mesti letak makna ia. Kalau fi'il amar, memberi makna yang tepatnya, hujungnya tambah lah oleh engkau. Hujung. Lah oleh engkau. Contohnya bangkitkanlah. Bangkitkanlah oleh engkau. Ya. Lah oleh engkau. Kalau nahi, jangan engkau. Itu mesti. Jangan engkau. Jangan engkau bangkitkan. Ya. Kalau madi kaedahnya, terjemah ada apa? Telah ia. Kalau mudhari' ia. Kalau amar, lah oleh engkau. Kalau nahi, jangan engkau. Jangan engkau bangkitkan. Okey ya, kita sambung lagi ayat selanjutnya, iaitu ayat yang ke-42. Ayat 42. In bahawasanya. In bahawasanya. Kada hampir-hampirlah ia. Hampir-hampirlah ia. Yudilluna. La yudilluna. La tu makna sungguh ya. Sungguh ia menyesatkan akan kami.
sungguh ia menyesatkan akan kami. Dari alihatina, Tuhan-Tuhan kami. Tuhan-Tuhan kami. Laula, jikalau tidak, bahawa sobarna telah sabar kami alaiha atasnya. Wasaufa dan bakal akan ya'lamuna mereka mengetahui. Hina ketika yarawna mereka melihat al-azaba akan azab. Man, siapakah yang adallu lebih sesat sabila jalan. Jalan tambahnya, bracketnya, jalannya. Semak semula. In di sini biasa makna jika ya. Tapi kerana depan tu ada lam, la yudillu. Jadi in di sini kita terjemah bahawasanya. Ya. Kalau selalu ada inna, tapi ni kalau inna tu dikatakan sakilah, berat. Kalau in disebut khafifah. Khafifah tu mana ringan. Ringan. Tapi kita tak ada bahasa yang lebih ringan lagi. Kita kena terjemah makna bahawasanya. Itu yang paling ringan. Kita tak ada bahasa lagi ringan lagi. Ya. Bahasa Arab kalau yang beratnya dia kata inna. Tapi yang ringan dia kata in. In ni sebab ada lam. Kalau tak ada lam tu maknanya jika. Ya. Kalau tak ada lam depan tu makna jika. Sebab ada lam tu jadi makna ya, bahawasanya. Tu. Apa beza inna dengan in? Kalau inna dikatakan ya taukid taukid sakilah. Huruf-huruf taukid sakilah. Sakilah ni mana berat? Inna. Inna tu berat, sakilah. Tapi kalau in disebut taukid khafifah. Khafifah ni mana ringan ya? Khafifah. Jadi kita terjemahkan di sini bahawasanya hampir-hampirlah ia. Sungguh ia la yudilluna, sungguh ia menyesatkan akan kami an alihatina dari Tuhan-Tuhan kami. Ya. Tahu tak bahasa ni? Siapa yang cakap ni? Yang cakap ni orang musyrikin. Orang musyrikin dia kata dengan kawan-kawan dia, hampir-hampir kita nak disesatkan Dik Muhammad tu dari Tuhan-Tuhan kita. Mana Tuhan-Tuhan berhala? Ya. Hampir-hampir kita nak disesatkan oleh Muhammad ni. Ya, dari Tuhan-Tuhan kita. Laula an sabarna alaiha. Bahawa jikalau tidak, bahawa telah sabar kami atasnya. Kalau kita tak sabar, kita dah ikut Muhammad tu. Dah sesat, dah ikut ajaran sesat Muhammad tu. Nampak tak? Dia punya bahasa dia. Jadi yang sesat dia tak mengaku sesat. Itu ceritanya. Ya. Kemudian wa sawfa ya'lamuna, dan bakal akan mereka mengetahui hina yaronal azab, ketika mereka melihat akan azab. Maknanya nanti mereka akan tahu ketika mereka melihat akan azab Allah, nanti mereka akan tahu
Man adallu sabila. Siapakah yang lebih sesat jalannya? Maknanya sekarang ni tak nampaklah sesat. Nanti, ya, satu ketika nanti, dah datang azab Allah. Pada masa itu barulah tahu siapa yang sesat. Ya. Baik, kita tengok di sini perkataan-perkataan yang boleh diolah. Contohnya ialah ya perkataan ya yudillu. Yudillu ni maknanya ia sesatkan. Ni mudhari'. Ya kalau kita nak kenal dia ni 3 huruf ke 4 huruf. Mudhari' ni berasal daripada 3 ke 4. Kalau mula dengan baris depan, ya artinya fi'il madinya 4 huruf. 4 huruf. Kalau fi'il mudhari'nya mula dengan baris depan ya. Mula dengan baris depan artinya fi'il madinya 4 huruf. Apa fi'il madinya? Adalla. 4 huruf. Alif dot lam. Alif dot lam. Lam sabdukan jadi 2. Adalla. Jadi 4 huruf. Ya, adalla mudhari'nya yudillu. Amarnya adlil. Adlil. Sebab dia 4 huruf. Jadi bunyinya fi'il amar mesti bunyi atas. Adlil. Nahi dia ya, masih tak faham lagi. Kalau 4 huruf, kita mesti bariskan dhammah. Kalau bunyikan la tadlil tu maknanya nanti jadi 3 huruf. Nak membezakan dia 3 ke 4, bunyikan depan tudlil. La tudlil. La tudlil. Tak ingat. Baik, ulang semula. Madi adalla. Mudhari yudillu. Amar adlil. Nahi la tudlil. La tudlil. Ya. Laula an sabarna. Jumpa tak sabarna? Telah sabar kami. Ini fi'il madi. Kalau ia apa kalau ia? Telah sabar kami. Kalau ia? Telah sabar ia. Fi'il madi. Ni bukan mudhari', ni madi. Sabarna ni telah sabar kami. Kalau telah sabar ia? Sobaro. Sobaro. Fi'il madi kalau ia sobaro. Kalau kami sobarna. Sobarna tu telah sabar kami. Kalau telah sabar ia 3 huruf sobaro. Mudhari'nya yasbiru. Siapa biasa jumpa? Yasbiru. Itu mudhari'nya. Yasbiru. Ulang balik. Sobaro. Yasbiru. Sobaro yasbiru. Baik. Siapa yang boleh buat fi'il amar? Fi'il madi 3 huruf mesti nak buat fi'il amar dengan mudhari' dia. Cari mudhari'nya. Jadi yasbiru kan? Matikanlah yang ujung tu bir. Dah dapat ujung. Bir dah dapat. Tinggal awal isbir. Jadilah amar isbir.
Amar. Ulang balik. Sobaro. Lagi. Yasbiru. Lagi. Isbir. La tasbir. Sebab 3 huruf dia tak boleh tus, tak boleh. Tak boleh bagi depan. Dia bari bawah, bari atas. La tasbir. Ulang balik. Sabara. Lagi. Yasbiru. Isbir. La tasbir. La tasbir. Kan dah dapat tu? Dah dapat tu. Perkataan sabar. Nak belajar pun sabar. Tak dapat pun sabar. Sabar jelah. Yalah, semua kena sabar. Sampai wazan sabar pun tak dapat. Sabar juga. Baik, kita sambung lagi. Ada perkataan lagi biasa kita jumpa. Ya'lamuna. Ya'lamuna. Siapa tahu madi dia? Biasa jumpa ya'lamuna. Ya. Ya, sebenarnya yang betul alimah. Dia punya madinya alimah. Ya. Telah mengetahui ia. Ya. Baik, 3 huruf alimah, mudhari'nya ya'lamu. Cuba buat fi'il amar. Kalau kita dah jumpa mudhari'nya, mesti tahu buat fi'il amar. Ya'lamu. Apa amarnya? I'lam. Jadi dah ada lam, lamu tu, lamu lam, dah tahu lam. Jadi awalnya i'lam. Nahinya la ta'lam. La ta'lam. Ada ta'in. La ta'lam. Alima ya'lamu. Lagi i'lam la ta'lam. La ta'lam. Baik, apa makna alima? Telah mengetahui ia. Kalau mudhari'? Ia mengetahui. Kalau amar? Tadi suruh catat. Kalau amar, ujung mesti ada lah oleh engkau. Lah oleh engkau. Tak dapat juga tu. Rajin menulis. Penuh buku tu. Ya. Jadi kalau amar, hujungnya mesti ada lah oleh engkau. Jadi kalau ketahui, macam tu lah barulah betul. Asyik iyalah, itulah, ini. Ya. Ketahuilah oleh engkau. Kalau nahi? Itu yang tepat. Itu yang tepat. Jangan engkau ketahui. Itu yang tepat tu, cara meletak makna dia. Ya. Jangan engkau ketahui. Baik ya, kita akan sambung lagi ayat yang ke-43. Ara'aita. Apakah fikiran engkau? Apakah fikiran engkau? Man akan orang yang
Ittakhaza telah mengambil ia. Ilahahu, Tuhannya. Hawahu, akan hawa nafsunya. Afa anta, maka apakah engkau? Maka apakah engkau? Takunu adalah engkau. Alaihi, atasnya. Wakila, yang memelihara. Yang memelihara. Ataupun lain makna boleh, yang jadi penjaga. Yang jadi penjaga. Itu lebih baiklah. Yang jadi penjaga. Dah padam tu. Tak apa, tulis balik. Ya. Sebenarnya tak payah padam, letak satu lagi. Ya. Kalau sesuai mana yang sesuai. Ya. Okey, saya mak semula. Ara'aita manittakhadha ilahahu hawa. Ya, apakah fikiran engkau orang yang telah mengambil ia akan Tuhannya, akan hawa nafsunya. Maksudnya ialah, hai Muhammad, tidakkah kau perhatikan, tidakkah kau lihat bahawa kepada orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan. Jadi hawa nafsunya sebagai Tuhan dia. Jadi dia ikut hawa nafsu. Itu makna Tuhan dia lah. Tuhan yang memimpin dia. Ya. Membawa kepada kesesatan. Afa anta takunu alaihi wakila? Maka apakah engkau adalah engkau atasnya yang menjadi penjaga? Wahai Muhammad, adakah engkau yang akan menjaga atau memelihara mereka? Menjaga dosa pahala mereka? Tidak. Nabi bukan kerjanya itu. Nabi kerjanya ialah menyampaikan risalah Allah. Bukan nak jaga dosa pahala mereka. Tapi mereka telah menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan. Sebab itulah dia mengikut kesesatan itu. Baik, perkataan ittakhaza tadi kita dah olah dah. Ittakhaza mudhari'nya yattakhizu dah pun. Tapi cuba buat ittakhaza, kalau kita nak jadikan fi'il amar 5 huruf ni ittakhaza, macam mana kaedah tadi yang kita belajar? Ittakhaza kalau jadikan fi'il amar ittakhis. Betul, ittakhis. Bunyikan bawah. Ittakhis, ya. Kalau nahi la tattakhis, ya. La tattakhis. Itu nahinya. Jadi kalau fi'il madi lebih daripada 4 huruf, kaedahnya macam tu, ya. Kaedah buat fi'il amar macam tu. Bunyikan huruf sebelum akhir tu bunyi bawah. Contohnya ittakhaza kan ho tu kan sebelum akhir. Ho baris atas. Jadi kita bunyikan bawah his, ittakhis. Jadi dah fi'il amar. Ya, kaedah dia macam tu. Tetapi kalau dia fi'il madi yang 3 huruf, tak boleh buat macam tu. Kena cari mudhari'nya. Mudhari'nya yang 3 huruf, ya. Baik, kita sambung lagi ayat 44, ya. Am tahsabu, atau apakah engkau sangka, atau am tu atau apakah, tahsabu engkau sangka, anna bahawasanya, aksaruhum kebanyakan mereka,
Yasma'una, mereka mendengar. Atau ya'qiluna, mereka mengerti. Daripada perkataan akal ya. In-hum, tiada mereka. Tiada mereka tadi in makna bahawasanya. Ini in pula makna tiada. Sebab ada illah. Sebab ada illah jadi makna tiada. In-hum, tiada mereka. Illa melainkan. Kal an'am, seperti binatang ternakan. Seperti binatang ternakan. Balhum, bahkan mereka adallu, lebih sesat. Sabila, jalannya. Nya dalam bracket. Jalannya. Biasa mak semula. Am tahsabu anna aksaruhum, atau apakah engkau sangka bahawasanya kebanyakan mereka yasma'una, mereka mendengar, au ya'qiluna, atau mereka mengerti. Wahai Muhammad, adakah engkau sangka kebanyakan orang musyrikin Mekah yang kau bacakan Quran kepada mereka, ingat mereka mendengar ke? Atau mereka mengerti ke? Ya? Inhum, tiada mereka illa melainkan kal an'am, seperti binatang ternakan. Maknanya, ya, orang-orang musyrikin itu, ya, orang musyrikin Mekah tu, ya, seperti Allah sendiri yang mengatakan seperti binatang apa? Ternakan. Balhum, bahkan mereka adallu sabila. Bahkan mereka lebih sesat jalannya. Ya. Ada ya binatang ternakan ni. Kalau nak ikutkan ya dia tahu jalan untuk pulang. Ya. Dia tahu jalan untuk pulang kan. Kadang dia keluar pagi meraya, kalau di Negeri Sembilan lah, Negeri Sembilan pagi ya, kambing-kambing tu lembu-lembu tu merayau, tak tahu mana rumahnya. Jalan je. Tapi dah nak senja tu, dia tahu berderit balik. Nak balik ke rumah dia. Ya, dia tahu rumah dia tu, balik rumah dia mana. Padahal dia jauh, jalan dah sebatu lebih dah. Kadang daripada rumah dia. Ya. Sebab itu orang Negeri Sembilan mesti rumah berpagar. Kalau tak berpagar, lembu yang apa yang masuk. Ya. Macam di Selangor, kampung-kampung di Selangor, dia tidak berpagar. Lembu-lembu semua bertambat. Siapa nak berlembu, lembu tu bertambat. Kalau di Selangor. Sebab itu kampung-kampung Selangor banyak tak ada pagar. Kalau kampung-kampung Negeri Sembilan, itu diutamakan pagar. Kalau tak, tetamu ramailah datang. Habislah pokok bunga, pokok apa semua habislah. Kalau memang. Jadi, ya. Mereka ni pula, apa ni si binatang-binatang ternakan ni, ya, bila dah senja dia tahu. Berderit dia balik rumah-rumah mereka. Tahu tu. Kat mana dia kampung itu, kampung ni dia tahu. Dia tahu. Ya. Tapi manusia, Allah katakan, selain daripada binatang sifatnya hanya kepentingan makan, tak bertuhankan Allah. Ya. Dia, manusia ni lebih sesat daripada binatang. Kalau saya kata tak ada akal manusia, tahu ke dia balik? Dia pergi mana? Itu dia tak tahu balik. Ya, sebab tak dapat nak fikir, tak boleh balik. Ya, berapa ramai kalau orang dah sampai pikun, ya, dia pergi jalan. Ya. Ada satu kaum ibu tu, suami dia ni dah macam tu lah. Banyak lupa kan, banyak lupa.
Pikun. Jadi bila dia pergi ke kedai, tak reti nak balik. Dia boleh bawa lagi kereta. Tapi bila nak balik dia tak tahu jalan nak balik. Ada masa okey dia sampai rumah. Ada masa tak sampai rumah. Jadi anak dia ni pakaikan jam smart jam lah. Dapat kesan. Dia pakai smart jam. ma, ma, macam GPS lah kan. Kesan mana disesat. Dicari. Ya. Hmm. Ada sekali dia cerita pernah lepas daripada highway pun ada. Dah masuk highway. Dah jauh dah kata dia. Tapi itulah pasal anak dia tu lebih ada pandai-pandai IT ni. Dipakaikanlah bapak dia jam ni. Jam smart ni. Jangan kena curi dah. Kena curi habis lah. Dia dapat detect mana dia pergi. Jadi tu. Hmm. Oh. Oh, dia pun sampai kena macam tu juga ya. Bilang. Oh. Itulah. Kena pakaikan jam smart jugalah. Mendapat kesan. Iyalah bagus juga tu. Idea tu. Tak payah baju pun lah bagi dia kalung. Aku curi ya. Kalung besi tak apa. Okey, kita ada satu perkataan yang perlu diolah. Tahsabu tadi. Atau mudhari' tahsabu. Okey, kita jangan sebut madi dulu. Sebab dia 3 huruf. Tahsabu. Kalau jadikan fi'il amar macam mana? Sebab 3 huruf, mesti kita tahu mudhari'. Ini mudhari'. Macam mana buat fi'il amar? Cuba buat. Ihsab. Jadi sabu kita mematikan dia sab. Jadi awalnya bunyikan bawah ihsab. Nahinya apa? Nahi dia la tahsab. La tahsab. Madinya hasibah. Tak ada hasabah. Bukan semua fi'il madi 3 huruf bunyi atas ya. Ada yang bunyi bawah. Ni bunyi bawah, hasibah. Fi'il madi 3 huruf, dia baris yang tengah tu tak mesti baris atas. Kadang ada yang baris bawah macam alima, hasibah, macam tu ya. Dia datang macam tu. Jadi hasibah mudhari'nya yahsibu. 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 Kita mulakan dengan ya lah, jangan mulakan dengan ta. Mulakan dengan ya. Jadi hasibah yahsibu. Amarnya ihsib. Ihsab. Nahinya hasibah yahsabu ke yahsibu tadi? Hasibah. Manalah yahsibu, yahsabu kan ada kat Quran tu. Tahsabu tu kaya, yahsabu. Hasibah yahsabu. Amarnya Amar dulu. Ihsab. Nahi la tahsab. Ya. Baik, satu lagi. Yasma'una tu. Kalau nak jadikan fi'il amar apa? Ni mudhari'. Yasma'una. Isma.
Isma. Nahi dia la tasma. La tasma. Madinya mana pula mana fi'il madi mula-mula baris dhammah. Dia kena baris atas. Sami'a. Satu hari kita sebut sami'a tu 17 kali. Sami Allahu liman hamidah. Sami'a. Sami'a. 17 kali satu hari. Kan? Cuba pecahkan balik. Sami'a, yasma'u, isma, la tasma. La tasma. Ya. Satu lagi last. Yakilu. Kalau fi'il amarnya apa? Yakilu. Kil. Kilu, matikanlah kilu tu, kil. Jadi awalnya bunyikan bawah. Kil. Sebab dia daripada mudhari' baru jadi amar, ya. Kil. Madinya aqala. Ain qaf lam aqala. Mudhari'nya yakilu. Yang ada ni mudhari' ni yakilu. Amarnya ikil. Nahi la ta'kil. Lagi sekali aqala yakilu. Lagi ikil la ta'kil. Alhamdulillah, semua dapat, semua pandai. Sadaqallahul azim.